Kau tak puji. Kau katuk lakai tu lakai tu. Lakai pak buka tu. Pak budak baru baik ni, kita tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا. رب زدني علما ورزقني فهما ربنا عليك توكلنا وإليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Bermula takwa, yakni takutkan Allah Ta'ala tu hahuna, di sini. Maka dengan perkataan di sini itulah dengan perkataan di sini itulah dia nak hurai kat sini kata, maka diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dada Rasulullah. Isyarat-isyarat dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana jawab macam mana? Dia kata at-taqwa hahuna, taqwa hahuna. Isyarat gini. Berapa kali? 3 kali dia isyarat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, hahuna sini. Apa tu? Iaitu iaitu diisyarat oleh Rasulullah kepada dada dengan tangan itu, yang dikehendaki daripadanya, daripada diisyarat itu ialah hati. Mana takut Allah Ta'ala duduk di hati, bukan duduk di janggut, bukan duduk di kepiyah, bukan duduk di baju labuh. Maka takut Allah Ta'ala ni hahuna kat sini. Ittaqullah, takutlah kamu kan Allah. Maka sifat takut tu duduk dalam hati, bukan takut duduk di pakaian tu, bukan. Apa makna takut Allah? Buat apa yang Allah Ta'ala menyuruh,
dan tinggal apa yang Allah Ta'ala melarang. Itu maknanya takut. Maka apabila lah ada takut Allah, hak dalam hati dah keluar, mari duduk kat luar. Jadi kalau dia lah pakai pakaian yang tak tutup aurat, berasa kecut hati lah dia, berasa khoyok hati, berasa bersalah banyak lah apabila buka aurat. Kerana aurat tu Allah Ta'ala dah larang. Maka apabila dia membuka, dia rasa rusing benar-benar lah. Nah, apabila dia tak semayang, dia rasa tersalah besar lah bagi diri dia. Apabila dia tak tunaikan hak orang, maka dia bersalahan besar lah bagi dia. Tu ingat baik. Kerana takut Allah Ta'ala ni di hati, bukan di pakaian apa-apa dak. Tu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu katanya Nabi apa? Wala yakhzuluhu, janganlah kamu hinakan seseorang tatkala kamu menyuruh seorang dengan pekerjaan yang baik. Jangan kamu rasakan hina kepada seorang tatkala kamu menyuruhkan dengan pekerjaan yang baik, atau melarangnya seorang daripada pekerjaan yang jahat-jahat. Itu pun tak payah kamu menghinakan dia. Atau melarangnya seorang daripada pekerjaan yang jahat-jahat, maka janganlah kamu hinakan mereka. Atau tatkala menuntut hak daripadanya pada seorang, seperti ada hutang di orang. Seseorang tu ada lekat hutang di kita, maka kita menuntutkan hak kita di seorang. Maka dengan demikian tak bolehlah kita menghinakan dia, walaupun dia tu telah lekat hutang di kita. Masalah tu hutang tu. Masa kita menuntutkan hak kita pada seorang itu, janganlah kita menghinakan dia. Itu larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita umat. Tetapi lakukanlah semua perkara daripada menyuruhkan benda baik dan melarangkan pekerjaan yang jahat-jahat dan menuntutkan hak pada orang lain tu, secara kesupanan, secara keakhlak. Secara keakhlakan. Ada akhlak, ada baik, secara berakhlak, kesupanan, secara berbaik-baik. Jangan kita menyuruh pekerjaan yang baik, kita menghinakan orang. Janganlah hal kita melarangkan orang, kita menghinakan orang. Janganlah hal kita menuntutkan hak daripada orang, kita buat perkara yang tak baik. Jadi Rasulullah kata, lakukanlah dengan baik-baik. Inilah perangai ahli syurga macam ni. Ahli syurga macam ni perangai dia. Jadi perangai dia ni makna baik tiap-tiap kelakuan. Ketika menyuruh, ketika melarang, ketika menuntutkan hak dia, ketika memintakan hak dia balik, maka semua tu bermuamalat dengan baik, berkira bercara dengan baik. Masya-Allah, inilah ahli syurga. Tu kalau giwak semua orang buat jahat hari ini, kita menghinakan dia, atau kita nak suruh benda baik kepada dia, kita cakap pang kita tu menghinakan dia. Itu tak payahlah. Payah ni, ini sifat yang paling payah ni. Tu dia. Dalam hal kita suruh buat baik tu okey tu, tapi larang buat jahat tu, hak tu memang kita menghinakan orang. Kita tak tahu diri kita macam mana nasib kita nak baik bertuah ke atau tak baik. Kita tak tahu nasib dia. Lalu tu Rasulullah ajarkan kita jangan menghinakan orang, walaupun orang yang kita menyuruh tu orang jahat sekalipun. Orang yang kita melarang tu orang jahat sekalipun, tak payahlah kita buat menghinakan dia.
Kerana kita sendiri pun tak tahu juga nasib kita macam mana. Kalau kita tahu nasib kita ahli syurga, okey, tak apalah tu. Ni kita sendiri pun tak tahu juga tu nasib kita. Hanya dak seka saja kata aku ni ahli syurga. Aku ahli syurga, demo tu ahli neraka. Gitu ya. Padahal sungguh tiada siapa tahu. Syurga neraka tak ada apa tahu. Tu buat hina ke orang, tak payahlah tu. Buanglah penyakit tu. Tu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Wala yahqiruhu pula tu. Wala yahqiruhu, dan jangan melekeh dan tidak melekehlah ia akan dia. Apa? Janganlah dihukumkan oleh seorang dirinya. Seorang itu lebih baik daripada lainnya. Jangan hukumkan diri kamu tu lebih baik pada orang. Apabila lah kamu hukumkan diri kamu lebih baik pada orang, kamu menghinakan orang selalu dah. Tak kena cakap banyak. Sebab tu kalau kita bersarah, kita ceramah, kita bayan, kita bercakap agama, mesti kita ingat dalam kita cakap, kita bersarah atau bayan tu, dan kita ceramah tu, kita ingatnya akulah yang paling teruk sekali. Akulah yang paling hina sekali. Barulah perkataan yang kita keluar dari mulut kita tu orang dengar. Kalaulah kita rasa diri kita ni lebih, diri kita ni berharga, diri kita ni mulia pada orang lain, nantilah cakapan kita keluar dari mulut tu orang tak suka dengar. Kerana cakapan kita keluar dari mulut, tubik pada mulut, suka kata ke orang, lepas ke orang, bergiam. Tapi kalaulah kita berasa diri kita ni hina, diri kita ni lekeh sekali, diri kita dalam ramai-ramai ni, akulah yang paling hina sekali, maka cakapan kita ketika tu orang suka dengar cakapan kita. Tu cara bercakap. Cara bercakap depan orang apa itu ini. Lain pada mengajar ya ada yang kasar, ada tahdid, ada yang menakuti. Ada pun kalau kita syarah, ceramah apa tu, mesti kita bilangkan kita inilah yang paling hina sekali. Barulah kita cakap, orang tu dengar perkataan kita. Tu dia, tu cara hiwat, cara kita bercakap depan orang. Tetapi hendaklah dihukumkannya seorang orang lain itu akan orang lain itu. Tetapi hendaklah dihukumkannya seorang orang lain itu akan orang lain itu lebih baik daripadanya pada seorang. Mesti dia ingat begitu. Kata orang lain itu lebih baik pada dia. Baik pun kita cakap dalam masjid, masa berkhutbah, mesti kita ingat kata kita inilah yang paling hina sekali, kita inilah yang paling lekeh sekali. Barulah orang lain tengok kita, perasaan nak dengar perkataan kita. Kalau kita berasakan lebih, berasakan mulia, masa kita bercakap tu duk kata ke demo, duk leceh ke demo, duk hina ke demo, dah hina ke orang, mek ada awal hingga sampai akhir. Itulah tu cara bercakap tu, nak ingat baik. Tu hendaklah dihukumkan seorang orang lain itu akan orang lain itu dihukum lebih baik daripadanya daripada seorang. Mesti hukum kata orang lain lebih baik pada aku. Atau jangan dihukumkannya seorang sesuatu atas keduanya baik dan jahat. Tu. Tak juga, mesti juga jangan dihukumkan seorang sesuatu akan sesuatu atas keduanya apa dua, baik atau jahat. Tak payah kita hukum benar ni baik, tak payah kita hukum benar ni jahat. Haram ni. Itu bukan kerjaan kita. Ini haram, ini jahat, ini baik, itu bukan tu cara melegakan orang bukan macam tu. Tak payah kita hukum macam tu. Kenapa? Jangan hukum macam tu, kerana kesudah-sudahan pekerjaan itu masih terlipat daripada pengetahuan seorang. Kadang-kadang mata yang kita tengok tak sama dengan perkara yang diberlaku.
Sebab tu tak boleh kita nak hukum kau kata benda ni baik, benda ni jahat, tak boleh. Karena mata zahir kita tak boleh katakan benda yang kita tengok tu kata jahat. Boleh jadi yang kita tengok kata jahat, yang kita lihat kata jahat, benda tu baik. Semacam satu kisah, seorang duduk di tepi air. Nah, kisah waliullah, dia berjalan di tepi air, maka ada laki seorang dan perempuan seorang duduk di tepi air. Nah, hari mula-mula dua orang ni duduk bercakap saja ya. Ada seorang lelaki, ada seorang perempuan. Maka laki-laki ni ada kepiah, ada berjanggut, ada macam orang berlebay lah, orang soleh macam dia tu. Tapi duduk bercakap dengan orang perempuan di tepi air. Maka seorang waliullah ni, dia tengok kelakuan macam tu, maka sekaanlah hati dia. Oh, dia kata beratlah dia ni, tak padan dengan janggut panjang, tak padan dengan kepiah, pakar tak nyanyi, tapi kalau bercakap dengan orang tino seorang-seorang duduk tepi air. Dia kata dalam mulut kan? Tak, dalam hati saja. Esok tu dia lalu pula. Maka orang yang sama duduk tepi air tadi, tapi ada satu lagi tambah botok arak, jebuk arak. Sebelah dia tu ada jebuk arak. Nah, ada jebuk arak. Lepas tu orang waliullah ni lalu ke tepi tu, dia tengok dua orang ni duduk berdekat pula. Dia tengok kemarin dia telah tengok perempuan dua orang ni, dua lelaki perempuan ni duduk bercakap saja je. Tiba-tiba dia lalu pula tu, dua orang ni pula duduk berdekat. Duduk peluk. Duduk dekat begitu. Lepas tu ada botol atau jebuk arak pula tepi. Yang kedua dia lebih marah pada pertama lagi. Tengok sekolah hati dia kata, beratlah dia ni. Tak pandai dengan kepiah duk bakar. Tak pandai dengan janggut duk bakar. Nyobdakak dengan tino tepi air. Makan arak pula dia kata. Minum mabuk pula tepi ni. Nah, maka seorang yang duduk tepi air tadi tu, selalu dia paling dengan segera. Paling dekat dengan segera, lalu dia kata, "Hei, kamu mereka ni. Kamu ni tak padan dengan ngatik banyak. Zikir pun banyak, tapi hati kamu jahat tu. Duk seka orang tak ada tengok dulu." Nah, padahal adakah orang tu tahu? Karena orang tu waliullah, dia seka dalam hati, mungkin cakap dah ni. Dia seka dalam hati dia, katanya jahatlah orang ni. Tapi orang tu tahu. Dia panggil bagi, "Kamu ni tak padan duk mengatik, duk berzikir. Nah, berzikir hari-hari. Tu. Orang kata dia lebih baik. Tapi kamu tengok benda yang berlaku zahir ni mudah hukum dah. Menghukum dah. Padahal benda ni benda zahir ya. Yang kamu tengok perempuan tu ialah mak aku ya kata. Mak aku, ibu aku, mak aku yang aku duk peluk tu. Dan botol jebur hadap tepi ku ni ialah jebur saja betul air kosong, bukan arak. Mu ni hati jahat ni. Pergi mengatik mula. Bercara dengan orang. Ni ayat katanya sengkau jahat ke orang ni tak boleh weh. Tak boleh. Kita tengok benda ni, hati kita nak sengkau ke pop kata jahat, tu pun tak boleh dah. Ihtarasu 'alan nas bisu'il dhanni. Peliharalah oleh kamu di atas manusia dengan jahat sengkau. Jahat sengkauan pada manusia tu, jagalah hati kamu. Tu sebab tu dalam saksi zina ia kena boleh lihat semacam padi di kisah padi. Seperti mising padi duduk kisah padi. Kalau masuk, kalau kita lihat di atas katil, kita lihat tengok dia di atas dalam kain, maka tak boleh lagi buat saksi zina, tak boleh lagi. Saksi zina ni mesti nampak. Nah, nampak nyata-nyata kata zakat tu masuk dok dalam. Bukan nampak, bukan katanya tu ni, nampak betul-betul dengan mata ni. Lepas tu nampak 4 orang, bukan seorang. Bukan 2 orang, 4 orang betul-betul. Barulah boleh jadi saksi zina.
Kalau tengok 2-3 orang, tak boleh lagi jadi saksi zina. Kalau siapa dia pergi tuduh, pergi royak kata aku tengok. 3 orang tak sampai 4 orang, maka hukuman itu kena tuduh, kena di atas orang saksi itulah. Tak boleh. Lepas tu kalau kita tengok dalam bilik saja, nampak dalam bilik, nampak kain toto, kain selimut ada bergerak, tapi tak nampak alat-alat kemaluan, tak nampak, maka tu pun tak boleh lagi jadi saksi zina. Pasti kita nak seka dah. Sebab tu ahli syurga memang hati dia tu bersih, bukan hati kotor, bersih sungguh. Lalu itulah amalan yang ikhlas, amalan yang bersih, jernih, barulah boleh masuk syurga. Tak ada bercampur dengan kekotoran, tak ada, sikit pun tak ada. Ni dia atuh takwa. Itulah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sikit pun. Orang yang maki kepada dia semaja ingat atau orang puji kat dia. Hak puji tu sama Allah dah, alhamdulillah. Ni orang maki kat dia, cerca kat dia, dia alhamdulillah. Manis-manis. Tak ada rasa ganung. Ni dia weh. Inilah hebat benarlah orang ini. Tu. Maka tiadalah seorang pun yang dapat mengetahui kesudahan seorang itu, baik jahat atau buruknya kesudahan, tak tahu tu kesudahannya baik ataupun jahat. Nah, kita perasaan kata kita baik, nah tapi orang kata dak, bukan orang baik. Sebab itulah tak boleh sengkau jahat pada orang tu. Kalau tu kita tegur dengan baik. Nah, kita suruh dengan baik. Kita menuntutkan hak kita, minta dengan baik. Itulah tu sangat payah sekali tu. Payah benar-benar lah. Tu. Tu Islam. Yang nak macam tu lah. Tak ada payah ni. Akhlak yang mulia telah dikehendaki dalam Islam. Akhlak yang mulia. Betul. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'im, adalah dosa yang paling besar sekali, iaitu dosa yang paling besar sekali, bahawa menghinakan seorang muslim akan saudara muslim. Ni banyak. Lebih lagi muslim yang miskin, muslim yang sesak, muslim yang fakir dihinakan oleh orang. Padahal orang kaya manakah Nabi kita minta nak duduk sekali dengan dia? Tak ada. Maka segala orang-orang miskin, segala orang-orang fakir, kamu jangan sesallah atas dunia ni, kerana Nabi bersama kamu di akhirat. Orang miskin. Adapun orang yang kaya, Nabi tidak minta sekali dengan mereka. Nabi minta mati dalam miskin, Nabi minta hidup dalam miskin, dan Nabi minta berhimpun juga di akhirat esok dengan jemaah-jemaah orang-orang miskin. Nabi tak ada minta duduk dengan orang kaya-kaya. Sebab tu orang kaya-kaya mesti gunalah harta dia ada faedah, menolongkan orang miskin, menolonglah orang yang tutupkan hak dia. Nah, kalau kita kaya, membuahkan nafsu kita saja, nantilah kita akan disoal di akhirat esok. Itulah apabila Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada kita, banyak bantulah kepada orang miskin. Tu, karena orang miskin, Nabi selalu minta doa pada dia, minta doa selalu nak duduk dengan dia di akhirat esok. Selalu minta mati dalam miskin, selalu Nabi minta hidup pun miskin juga. Tu, sebab tu orang miskin tak payah pusinglah atas dunia Tuhan tak bagi dah kamu, insya-Allah di akhirat nanti Allah Taala akan bagi satu persatu. Dia qada yang mana kamu tak dapat atas dunia. Tapi setelah kamu dapat atas dunia ni, dengan rumah besar, dengan kereta banyak biji, dengan kebun kanuh banyak, dengan pitih banyak, maka di akhirat insya-Allah Taala akan tarik itu tu. Dia tak bagi dah kamu. Itulah sebab tu Nabi kita minta duduk dengan orang-orang miskin. Tu tak payah risaulah, Nabi bersama mereka.
Maka inilah menghina ke seorang muslim akan saudara, dosa yang paling berat sekali. Seksa dan azabnya dosa. Tu yang paling besar sekali, menghina ke sama-sama Islam. Menghina sama Islam, menghina ke orang Islam. Masya Allah, sekarang ni banyaklah macam tu. Nah, sama Islam, lebih-lebih lagi dia tu kerja kerjaan. Nah, nampak yang ni tu pakai piyah, janggut, moga dia makan gaji. Kita makan kapok. Dia makan gaji. Tu kan nampak kita kalau lah nampak hitam hujung mata. Nampak henonyo. Dia kerana dia makan gaji. Gaji kerjaan masalahnya sebulan 20,000, 30,000 makan sebulan. Tapi nampak kita kepiyah, nampak kain sarung buat heno. Ingat tu, dosa besar. Nah, kamu buat satu dosa yang paling berat sekali. Seksa kamu dan azab kamu. Maka kita tak payah menghinakan pada orang. Kalau sama-sama Islam, tak boleh menghina-hinakan. Sama-sama Islam. Ni dok ni. Sama-sama Islam duk jadi. Kalau orang Siam tak apa pula. Siam kap, sawadikap, pai naikap. Tu. Mari hak bahasa Melayu bahasa tu ke. Mana ni? Tu lagi. Kerja apa? Berhigi sungguh. Ya tengoknya. Berita apa kita. Mari hak demo sawadikap, pai naikap. Kak. Ya tengok. Nah, ni mana kata orang kita tak reti weh, duk hina sama Islam, tak apa guna. Seksa kamu sangat pedih tu. Tu. Dia buat macam-macam hal. Lebih lagi nampak kepiyah tu je panah guna tu. Nampak kepiyah hitam atau syah. Nah, boleh makan duit kerajaan. Kamu tak payah rusing ke. Mulut sedap, buat hina kita mu sedap dah dunia je. Akhirat esok seksa sangat pedih lah. Tu kerana miskin kaya Allah Ta'ala bagi, bukan sebab usaha kita. Allah Ta'ala bagi, maka di sisi dia beri kaya untuk kita syukur, di segi dia beri miskin untuk kita sabar. Dua-dua tu ujian pada Allah SWT, bukan nikmat tu. Kalau kita tengok dalam tasawuf, orang yang dapat nikmat di atas dunia ni, dapat harta di atas dunia ni, ialah bala dalam akhirat. Orang yang dapat bala atas dunia, nikmat dalam akhirat. Ya tengoknya. Balik dia. Tu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatuk benar, ambil batal ya. Ada batal. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi SAW, kullul muslimi, sonyo bersabda Nabi SAW ketika ia Nabi SAW pergi mengerjakan haji wida, haji selamat tinggal. Maknanya lepas pada ni tak ada dah haji. Lepas pada ni Nabi SAW tak ada dah buat haji. Bagi haji selamat tinggal, haji yang terakhir sekali. Setelah dia buat haji ni sudah, maka turun ayat yang akhir sekali, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Turun ayat tu. Lepas pada itulah Nabi kita sakit kepala. Sakit kepala, sakit sungguh-sungguh. Kena ambil kain baruk kepala, sakit. Kerana dia pangkat dia tinggi, pangkat dia besar, tanggungjawab dia pun besar, maka dekat nak mati sakit kepala. 3 bulan sakit kepala. Tu sakitlah lepas pada haji bidak tu, balik tu sakit dah. Nah, sakit 3 bulan, lepas tu sampai bulan Rabiul Awal. Nah, sampai Rabiul Awal tu dia kata hingga dah. Mari bakat ziarah Nabi pagi tu, nampak Nabi siap molek. Pakat balik lah weh orang. Kan Nabi tu siap dah. Khabar-khabar orang keturut kata Nabi dah meninggal. Kita kejut sahabat. Dah pagi tu molek-molek duk mari keluar tu baik sembahyang subuh pagi tu gini. Cakap dengan sahabat, "Hei sahabatku, hari ni hari akhir bagiku." Tu macam-macam lah Nabi bagi nasihat.
sahabat pun selega hati. Nah, kalau Nabi itu dah gagah. Tapi duk tak lama dalam pukul 9 10 gitu ya. Orang bagi tahu pula kata Nabi dah meninggal, dah mati. Tu. Inilah bagi katanya orang yang duk sakit lama tiba-tiba hingga. Tiba-tiba sembuh, tiba-tiba siap. Tu ingat tu, dia bagi siap untuk taubat. Dia sakit lama dah 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba siap. Dia bersiap penyakit dia, sembuh penyakit dia. Nah, ketika sembuh tu taubatlah dengan Allah Taala. Kerana tak banyak hari tu kamu sakit pula mati. Dia bagi segar sutar sangat. Sugar, kadang-kadang 2-3 jam dia bagi kita segar. Bagi kita tu sihat. Lepas tu tak khabar balik, mati. Tu tertib Allah Taala buat bagi kita. Kalau kita sakit. Nabi pun macam itulah. Nabi pun bersabda ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pergi mengerjakan haji wida, haji selamat tinggal. Adalah darah, harta dan fi'il perangai kamu dihormatkan di atas kamu sebagai kehormatan hari ini. Tu. Darah, harta kamu, harta kamu, perangai kamu dihormatkan, dimuliakan di atas kamu sebagai kehormatan hari ini, di bulan ni, pada negeri ni. Darah kamu dihormat, ditepelihara. Tak boleh siapa nak buat apa-apa dah. Harta kamu tak boleh siapa khianat. Darah kamu tak boleh siapa dah. Perangai kamu. Tu. Kalau gitu, dengan hadis ini, dengan hadis ini, hadis di atas ni, diambil oleh engkau besar menjadi dalil. Diambil dalil. Diambil oleh engkau besar menjadi dalil bahawa mengupak umat Islam itu, mengupak umat Islam itu ialah dosa besar. Dengan hadis ini kullul muslimi akhul muslim. Semua orang Islam tu saudara bagi Islam belaka. Semua tu saudara belaka. Kullul muslimi tu. Kullul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Tu dia. Semua orang Islam tu, di atas Islam tu haram darah dia, harta dia, perangai dia. Tak boleh nak cakap buat main-main, tak boleh. Lalu tu dengar hadis ini, dengar hadis kata kullul muslimi 'alal muslimi tu haram damuhu ila akhirih tu. Diambil faham. Diambil yakni dipaham. Ambil maknawi. Ambil hissi dengan rasa kita ambil dengan tangan ni, ambil hissi. Ambil zahir. Ataupun sini ambil maknawi dengan makna dipaham. Diambil yakni dipaham oleh engkau besar menjadi dalil bahawa mengumpat umat itu, yakni umat Islam itu ialah dosa besar. Bukan dosa kecil dak. Tu dia. Ambil dalil pada ni. Adapun di atas ulama tu ada khilaf beberapa perkara. Kalau mengumpat kepada orang Islam yang bukan alim ulama, yang bukan orang yang menanggung ke mana-mana Quran tu, maka itu dikatakan dosa kecil. Tu dosa kecil. Adapun yang tidak ada khilafnya, kata dosa besar, iaitu mengumpat kepada 2 orang. Siapa 2 orang ni? Satunya alim ulama, yang keduanya hamilul Quran. Siapa dia hamilul Quran? Orang yang menanggung Quran. Apa makna menanggung Quran? Mana orang yang amal isi kandung dalam Quran. Seperti orang-orang yang soleh yang duduk ke masjid-masjid itu. Itu tak payah kita mengumpat pada dia. Yang selalu kita nak mengumpat dia, umpat orangnya, kita cari orang yang duduk ke pasar-pasar kecil belakang rumah tu. Beratlah Yusuf tu. Semaya bodoh.
Ngorek-ngorek dah lagi dia buat kerja. Berat Yusof tu naik motor. Agak gila naik motor. Itu ada menanggungkan ulama dosa kecil. Karena dia bukan ahli mengamalkan kandungan Quran. Kalau ahli mengamalkan kandungan Quran ni, mereka duduk masjid, sembahyang Jumaat di masjid, selalu belajarkan. Tu baru ahli mengandungkan Quran, hamilul Quran. Kalau dia macam sijik tak nak mari mana. Jumaat pun jarang-jarang sekali. Dia tinggal kali pertama, kali dua, kali tiga dia datang masjid Jumaat. Kenapa? Kerana dia tahu tinggal Jumaat 3 kali tinggal dikatakan munafik. Dia takut munafik tu. Tinggal Jumaat kali ketiga dia mari. Tu. Itu bukan hamilul Quran. Hamilul Quran bukan orang ingat Quran. Bukan ingat Quran. Kalau kita tafsirkan mana hamilul Quran ingat Quran, iaitu banyak orang ingat Quran. Tapi tak amalkan makna dalam Quran. Kalau tu hamil Quran maknanya orang yang amal isi kandungan dalam Quran. Tak kira lah dia ingat ke ataupun dia tak ingat ke, tak ada apa tu. Mereka itu tak bolehlah kita mengupak dan kata pada dia. Kerana tidak ada khilaf ulama kata dosa kecil, bahkan dosa besar. Itu dia. Habis. Hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man abta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslimun bihadzal lafzi. Arti ini hadis telah dirawikan, telah diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hal keadaannya Abi Hurairah, meriwayatlah ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada tu hal pada kata Abi Hurairah, itu takdir hal. Hal kaunihi, hal keadaan Abi Hurairah. Mana hal keadaannya Abu Hurairah, meriwayatlah ia Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya, kata Nabi, yakni maka bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi kelapangan, memberi kesenangan seorang, barang siapa memberi kelapangan seorang akan seorang yang beriman, beri kesenangan akan seorang yang beriman, memberi kesenangan, memberi kelapangan di atas satu kedukaan daripada beberapa kedukaan dunia. Seperti pitih tak ada, dia bagi pitih. Seperti makanan tak ada, dia bagi makanan. Buat misal tu. Bagi tak ada makanan, kita bagi makanan dia. Dia dah gear, kita bagi air kat dia. Dia ada kesusahan apa-apa, kita bagi kelapang, bagi kesenangan pada dia, untuk melepaskan pada satu kedukaan, satu kesusahan tu.
Nah, saya dilepaskan Allah daripada barang siapa, daripada siapa-siapa tu akan beberapa kedukaan hari kiamat. Satu saja kita bagi kelapangan, bagi senang kepada orang atas dunia ni. Biarkan dia lepas daripada kesusahan, kedukaan di atas dunia. Satu saja. Tapi di akhirat esok Allah Ta'ala akan bagi kita selepas selesai daripada segala kedukaan pada hari kiamat. Tuhan inilah bagus bagi orang yang ada pitih-pitih, orang yang ada ilmu, orang yang ada tenaga, kekuatan dia tu. Selalulah bagi kelapangan pada orang. Orang yang ada pitih, dia boleh bantukan dengan pitih dia. Orang ada ilmu, dia bantukan ilmu dia. Orang ni pitih tak ada, ilmu tak ada, tapi ada right, ada tenaga, ada kekuatan, maka bagilah kekuatan dia tu. Tak payah sayanglah kekuatan dia tu. Satu saja kita dapat tolong ke orang, dapat orang tu senang, maka di akhirat esok Allah Ta'ala akan melepaskan kita daripada beberapa kedukaan lagi. Banyak lagi lah benda kesusahan Allah Ta'ala melepaskan kita pada hari akhirat. Tu dianya. Itulah sayang lah. Nak bagi tu sayang, bagi ni pun sayang. Akhir esok mati sebab sayang. Tak ada sekarang. Ni sayang tak kena tepat ni. Dan barang siapa memberi kemudahan atas seorang dalam kesusahan. Ni. Atas seorang. Dan barang siapa ni, siapa-siapa memberi kemudahan atas seorang. Memberi dalam kesusahan. Kemudahan dalam kesusahan. Dia ada kesusahan, kita bagi ke dia kemudahan. Dimudahkan oleh Allah baginya bagi barang siapa nikmat pada dunia dan akhirat. Tapi masalah dunia ni kita tak kena buat karik mana. Mudah-mudah gitu jadilah masalah dunia ni. Yang kita kena amat-amati dan bersungguh-sungguhnya ialah masalah akhirat. Akhirat sungguh ti. Ada pada dunia gitu-gitu ialah kita buat bermudah-mudah dengan orang. Tak payahlah kita banyak-banyak. Kalau kita suka beralah kita suka biar lebih sikit. Sikit-sikit tak apa. Kalau kita suka buah-buahan pula, kita orang menega suka buah-buahan, kita kira mudah-mudah ya. Lebih sikit-sikit bagi. Pitih kita, orang kata tak ada duit tambah kat, biar ambil sedekah. Kita beli apa-apa. Ni tunggu juga berapa kat ni? Berapa ya tu? 5, 10, 9 kop. 59 kop. Tu. Bagi duit 60 kop. Faham lah orang jual tak ada pitih nak tambah. Carilah, tak ada dia ada skop. Tak apa, pergi cari, kita tunggu. Allah akbar, tak tunggu, bakal beri clear lah, skop je. Apa orang kita laik patik kurang ke payah. Laik sungguh. Satu orang jual, yang kedua orang beli. Orang beli laik, orang jual pun laik. Orang jual berapa ni? 51 kop. Duit tak ada ada 50 ke? Satu tak payah. Kita lah apa sekok ni. Dia buat mudah-mudah gitu. Dia cari. Ya tengoknya. Tu. Macam-macam lah orang kita. Mudah-mudah gitu ya. Jangan buat payah sangat sekok 2 kok tu. Halal balakan dia. Buat kebajikan dalam tu selalu dah. Tengok ni. Barang siapa memberi kemudahan atas seorang dalam kesusahan dia tu, dimudahkan oleh Allah baginya bagi siapa nikmat pada dunia dan akhirat. Dunia pun orang mudah bagi kita. Kalau kita jual mesti pelaris besar tu. Kalau kiraan 52, 50 tukar lah. Kalau kiraan 57, 55 ya dia. Tu. Jadi balik orang jual tak payah kira dengan laik, tak payah. Balik orang beli bersama juga. Kalau orang tak ada duit tambah, tak ada duit cucur, nak nyucur balik tak ada, biarlah sekerak. Mudah-mudah gitu. Barulah kemudahan dalam dunia bagi dia tu ada, Allah Ta'ala akan tambah lagi bagi dia. Kalau kita buat payah tengah tumuh, nanti tengoklah orang pun payah juga dengan kita.
Ya, lepas tu kita ni orang manusia bukan senang semua. Ya kena ada susah. Dak orang susah pun bukan ya susah semata susah. Ya ada senang. Ha tu. Ha, Allah Taala sentiasa menolong hamba-Nya hamba Allah. Yakni sama-sama menolong hamba-hamba Allah selama hamba-Nya hamba Allah itu suka menolong saudaranya saudara hamba Allah. Nah, kita nak bagi ke orang lain tolong kita, mesti kita tolong orang dulu. Maka Allah Ta'ala menolong kita selama mana kita tolong ke hamba. Macam berlaku banjir ni, orang bagi pitih tu pitih ni, Masya Allah, Alhamdulillah lah. Tiap-tiap tempat bagi, tak kira agama mana bagi pitih, bagi apa tu ni, bagi duit, bagi berah, bagi apa. Oh, terus Allah Ta'ala akan tolong dia pula. Lebih-lebih lagi kita tolong ke agama. Kita bantu agama Allah. Maknanya bantu lagi. Karena berdalil dengan ayat in tansurullah yansurkum. Jika tolonglah oleh kamu akan agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Apabila kamu tolong membantu agama Allah, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Tu besar bantu. Bantu agama Allah ni besar benar. Bukan mudah dah. Kadang-kadang kita dengan agama Allah, sayanglah. Nah, duit ada 100, pilih 2 kok every. 100 tu tak. Ada. Kadang-kadang orang mari minta khairat, minta sumbangan. Minta apa tu ni. Tak ada duit kecil dia, ada duit besar. Mari mula, duit kecil tak ada je. Tak ada nak wui lah boleh 2 kok je dah. Nak wui lah boleh seriah. Tak ada duit ria dia. Ada duit 100 tu. Mari mula. Pergi kok tu dulu, pergi depan dulu. Lepas tu mari klik mula. Piyo gila nak mari mula kedua. Tu nak kata orang kita ni susah dengan agama Allah. Tanyulah agama Allah. Tanyu tahulah. Nah, supaya kita ni. Kalaulah kita beli barang di supermarket, kedai besar-besar, masuk Seven. Dah, masuk 7-Eleven. Adakah kita bertawar barang dia? Kalau dia kata 100, kita bayar 100. Kalau kata 1000, kita bayar 1000. Kasut dalam supermarket, dalam Lotus, dalam Central, dalam Big C, betul? Nah, kita masuk dalam tu tak penuh kita bertawar. Kasut je tulis harga 500 baht, RM50 ataupun RM100 tulis kata. Adakah kita pergi counter dia, kak, kita kurang sikit boleh tak? Boleh ada kurang sikit? Boleh lah. Tu. Tak payah mahal sangat. Berkat murah-murah kau. Ada dah tawar kita? Tak ada. Harga berapa bayar habis? Tak ada kata apa. Nah, ikutlah kata ada rasa ngepek apa bayar apa. Tak ada tu. Padahal dalam supermarket ni, dalam Lotus apa, sekok je tak kurang. 1000 sekok masalah. Kena bayar sekok tu. 1000 sekok masalah. 1000 1 sen. 1000 10 sen kita ada. 10 sen dia kena bayar. Kita tu tak ada 10 sen. Tak boleh. Cari ambil ada cucur je, tak ada nyucur. Tapi kalau kita masuk pasar malam, masuk dalam tawar hangit. Berapa lobak ni? Ni moyak 20. Allah, 20. 10 padai dah. Tak. Dek 10 tak rak tak. Jual kan mahal dah. 10 kok padai dah. Dapat kan lobak. Masya-Allah, nyelobak ladanya bertawah ni. Bagi beli duit 100 ni boleh serekoi. Petawar dia dengan kacang apa sampai habis petawar. Kalau dalam pasar malam. Nyo dia mengukur siap dah. Butir 20 kok, petawar dia 5 kok padai dah. Aku dah duit 5 kok lah. Ni orang kita belak sungguh. Padahal dia pergi oleh Lotus Sentral tu habis 1000 tak ada rasa rana. Tapi masuk pasar malam resak-resak miskin ni. Dia bertawah ni. Ni pelik kita ni. Tu. Kadang-kadang dia nak tunjuk-tunjuk segak dia hati. Segak dia boleh barang mahal ni kan nak tunjuk kat orang. Kau nak ni Allah mahal. Dia tengoknya.
Belilah dia nak jual hak tu ke akun 10 kop, 20 kop belilah. Tu dia. Banyak kita ni. Nah, bukan kita saja dah Nah, orang kok pasal-pasal malam dalam nak tu nyanyi kat dia. Dia cari makan, cari pagi makan. Chowkin kam ke panggil. Nah, orang tu pasal tu kolak kering tak turun situ. Kolak kering tak ada dalam pasal malam, dalam nak tak ada. Pautang pun tak ada kat dalam tu. 3,500 tak boleh juga for ya. Tak boleh kok dong. Kok sewing. Kok hang kok tak boleh. Kan nyanyo for ya. Hak kaya nu. Kau kaya, tapi susah kau susah. Inilah dunia bagi. Allah Taala bagi begitu, ialah kalau kita sobat, ya apung dosa kita. Tu. Nah, kita ingat situ tak apalah. Allah Taala bagi kita macam ni. Jadi masa susah ni macam Allah Taala nak bagi benda mahal di akhirat. Kerana orang yang Allah Taala bagi dah dunia kekayaan, akhirat tak ada lah. Tak ada dah kekayaan di akhirat. Tapi orang yang Allah Ta'ala bagi dah dia kesusahan, susahlah dia cari makan. Dan cari makan hidupan dia cari susahlah. Orang di akhirat Allah Ta'ala bagi. Sehingga Nabi katanya ada satu dosa. Allah Ta'ala tak kifaratkan dengan sebab kamu solat, dengan sebab kamu puasa, dengan sebab kamu istighfar. Allah tak akan kifarat dosa ni. Dosa ni Allah Ta'ala kifarat dengan sebab kamu susah dalam cari makan kamu. Tengah pagi pun nak bukit, tengah pagi pun pergi sapang pelah, tengah pagi pun pergi pasar pagi. Pagi-pagi pergi beli ikan apa tu ini untuk cari kehidupan. Maukah dengan sahabat susah kehidupan tu, ada dosa Allah Ta'ala nak apa? Ini ada nyata dalam hadis Nabi SAW. Ia tak ampunkan dengan kamu semayang, tak ampunkan dengan kamu istighfar, tak ampunkan dengan kamu puasa, tapi dia ampunkan dosa ni dengan sebab kamu cari kesusahan, cari kehidupan. Cari susah dalam hidup. Pagi-pagi orang menoreh pergi. Orang pergi tempat labuh hang kapal hang pagi. Allah nak ampunkan dosa. Kita ingat macam tu tak apa? Walaupun orang boleh tak boleh, ingat Allah Ta'ala yang membahagi. Tu. Allah Ta'ala yang membahagi. Tak payah kita nak marah siapa. Kita ingat katanya sepitkan rezeki tu dengan sebab Allah Ta'ala nak kifaratkan dosa kita. Dia sepitkan rezeki, biarkan kita rasa susah tu, dia nak apa dosa kita. Tu hikmah Allah Ta'ala buat. Tu. Tu. Baik. Barang siapa melalui barang siapa barang siapa melalui gitu. Barang siapa melalui suatu jalan atau melalui tak apa tu. Barang siapa melalui orang siapa suatu jalan akan suatu jalan yang ditutup pada suatu jalan tu. Ditutup ilmu pengetahuan akan ilmu pengetahuan. Siapa jalan pergi carikan ilmu, tutupkan ilmu. Macam kita duduk kat rumah, datang mari ke pondok, matang ke tempat belajar ilmu, ke masjid mana-mana pun. Siapa dia menutupkan jalanan dia tu untuk carikan ilmu pengetahuan, dimudahkan oleh Allah baginya. Bagi barang siapa dimudah jalan kepada syurga. Kita ingat kata kita dah jalan syurga. Orang yang Allah Ta'ala bagikan kemudahan dia untuk carikan ilmu. Mana orang ni Allah Ta'ala mudahkan bagi dia dan jalan kepada syurga. Tu. Kalau kamu nak tengok ahli syurga, tengoklah orang yang menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Karena mereka ni katakan riyadul jannah, kebun-kebun syurga lah tu. Mereka ni duduk di halaman, duduk di kebun-kebun syurga dah. Itulah kalau kamu nak tengok ahli syurga, kamu tengoklah orang yang menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu agama yang dapat manfaat pada dia dan boleh beri manfaat kepada orang lain. Bukan ilmu agama yang buat lapik punggung tak. Mengaji buat lapik punggung. Surat dia bawa pun dalam punggung ni. Dia belajar.
Tu. Kadang-kadang dia letak bawah lebek mutu. Akak mutu. Saya tu pergi mana? Cara dah. Tu orang belajar lapik bunga. Tu tak nak. Nak ilmu yang boleh bermanfaat pada orang lain dan dia dapat manfaat. Nah, itulah kalau kamu nak tengok ahli syurga, tengoklah mereka. Tu. Tapi ahli syurga ni nak keluar tubik dari syurga. Tu. Tu payahlah ni. Tiadalah berhimpun-himpun kaum pada suatu rumah daripada beberapa rumah Allah yang dibaca padanya pada suatu rumah kitab Allah akan kitab Allah. Apa kitab Allah? Quran. Dibaca-baca dengan mendengarkan daripadanya kitab Allah. Panggil buat halqah. Dengan mendengarkan. Dengan mendengar buat halqah. Mana nikah kan boleh 3 orang, 5 orang, maka baca. Yang ni baca, yang tu dengar. Yang tu baca, yang ni mendengar. Hingga satu juzuk tu bolehlah 2-3 keliling. Boleh 2 kali baca seorang, habis satu juzuk. Tu mana yang ada dengan mendengar daripada kitab Allah, pada Quran. Mana baca buat halqah. Yang ni baca, yang tu dengar. Yang ni baca, yang tu dengar. Tu. Melaikan tiada berhimpun kaum pada satu rumah daripada beberapa rumah Allah yang dibacakan pada suatu rumah ni kitab Allah Quran dengan mendengarkan daripadanya daripada kitab Allah, melaikan diturunkan di atasnya, di atas barang siapa tu, ketetapan daripada Allah. Tu ketetapan pada Allah apa? Ialah sakinah. Sakinah ni tetapan atau hening. Hati tetap. Hati hening, hati tak rasa takut. Kalaulah selalu baca Quran dalam rumah. Sebab tu sekarang ni rasa hidup amalan dalam rumah tu dengan baca Quran. Hidup bacakan Quran, kerana lagi akan datang Dajjal timbul, maka Dajjal tak boleh masuk, tak boleh tipu rumah yang selalu baca Quran. Rasul baca Quran tu buat halqah. Tu buat halqah baca Quran satu malam berapa ayat. Satu pipi, 2 pipi, 2 halaman, 3 halaman, buatkanlah. Kalau lah rumah mana ada amalan ni baca Quran, maka ketika Dajjal timbul tu, rumah ni tak akan tertipu dengan Dajjal. Tapi mana rumah macam tu tak ada rumah macam tu. Semua ada television belakang. Ada TV belakang. Nah, bawa masuk malam, malam ni awasang ni. Coba ribung malam ni. Ngaji tak dah, salah coba ribung malam ni. Ya cokoh tengok. Tak dah, orang ketuk tak bau dah. Perlu tengok dia. Malam ni tak awasang. Kalau waktu pondok tak boleh mari pondok dah lekak. Pergetah gang dah. Nah, pas nak lari Dajjal kat mana? Rumah tak hidup Quran. Tu rumah yang hidup Quran itulah barulah rumah tu Dajjal tak tertipu. Tak tertipu Dajjal. Rumah yang hidup Quran. Tu dia selamat. Allah Ta'ala bagi ketetapan, bagi hening hati dia. Dajjal timur jana dia tak rasa takut. Kenapa? Hati dia tetap pada Allah. Ni halqah Quran, besar halqah Quran. Tu dah besar halqah Quran. Sebab ni lah orang suruh baca Quran sejak rumah. Rumah mana yang tidak ada Quran, rumah itulah syaitan masuk duduk. Syaitan masuk duduk dalam lalu dah buat kemuh duduk dalam. Tu. Tapi orang kata tak tak nampak baca Quran, dia kata mata tak gari. Kata pergi potong cuming lah, nampak mata tak gari yo. Cuming ada tu. Orang buat belakang lah ni. Malu dia. Royak betul mu malah kagak anu ni. Buat mudah-mudah Quran. Nah, ni
Duk pondok lah mujur. Sahabat orang dulu-dulu je bah suka duk pondok. Kalau pondok yang ada baca kitab semua. Baca kitab muzakarah, Quran, Yasin, ada semua. Nah, ada semua benda ni. Tu dia. Allah Ta'ala akan turunkan di atasnya pada siapa? Ketetapan daripada Allah. Ketetapan daripada Allah. Sakinah. Apa sakinah? Ketetapan. Hening bagi hening. Hati tak jadi luluh-luluh. Tak pasal takut pada Allah saja. Tu hati hening. Dikelubungi, yakni dan dikelubungi oleh rahmat Allah akan dia kepada siapa. Dikelubungi, ditutup, dikelubungi. Nah, kelubungi oleh rahmat Allah akan dia kepada siapa tadi. Tu. Dilikung oleh malaikat. Dilikung oleh malaikat dan disebut oleh Allah yang mereka daripada orang-orang yang berada di sisi Allah. Siapa orang-orang ni? Yang malaikat. Dilikung oleh malaikat. Malaikat likung dia. Ada rahmat Allah Ta'ala tutup atas dia. Kamar dia keliling dia pula tu dilikungi oleh malaikat. Dajjal nak tipu masa mana? Dajjal tipu masa mana? Tak ada masalah. Ini halqah Quran. Nah, bukan baca seorang. Dengar yang ibarat ni. Ibarat dia dengar, mendengar. Dengar, mendengar daripadanya. Dengar, mendengar ni dengan makna kita buat halqah. Berhimpun tu untuk baca Quran. Dengar, mendengar. Buat halqah. Buat likungan. Kamu baca. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Enggak siapa? Ulaika humul muflihun. Hal lain pula. SPP, hal lain pula. Hingga habis satu juzuk. Itu buat halqah. Dengar, mendengar. Dengar, mendengar. Kita baca, orang dengar. Orang baca, kita dengar. Itu mana dengar, mendengar. Tu bukan baca seorang dah. Kalau baca seorang tak dengar. Kan? Tak ada apa lah tu. Tak tahu nama dah. Tu kalau baca seorang. Nah, ni nak buat halqah. Tu fixate. Itu special apa panggil itu. VIP. VIP dah. Hak lebih sekali tu. Tak ada dah. Tu. Masa membuat halqah Quran. Masya-Allah terlebihnya. Barang siapa berlamatan amalan dan pergerakan amalan. Barang siapa berlamatan amalan, lambatlah kalau semayang, lambat. Kalau puasa pun lambat, yang segera sikit kan semayang banyak dah segera sikit. Semayang pukul 10 ni 9.30 tu sapan dah. Ada setengah tu pukul 8 gitu dah. Pukul 8 pagi gitu tunggu masjid yang nak semayang banyak panggil. Dulu tu malai lalu kat jalan aku tu dah. Dia motor dah ni. Ni kuduk tak ni. Semayang banyak lah kau 7. Tu. Klik rumah mari mula pula. Malah tunggu situ. Tunggu berat tu so je cepat sikit lah. Semayang jenazah tu cepat sikit tu. Kalau hak lain tu Allah lah pokok orang mesti hujan. Payahlah semarah kau kik derah ni sehujan kan dia. Barang siapa berlamatan amalan dan pergerakan amalan tu lambatlah dia kalau buat amal. Tiadalah segera bangsanya. Bahasa pada siapa tu beroleh kemuliaan dan kebahagiaan. Bahasa orang ni tak dapat kemuliaan dan kebahagiaan buat lambat main-main. Dengan amalan, dengan semaya, dengan apa tu ini. Kalau buat main-main dengan dia, jadi kamu ni tak dapat segera kemuliaan kamu, kebahagiaan kamu. Jaga baik. Hadis ini sebagai lafaz yang tersebut dirawikan oleh Muslim. Habis keterangan hadis. Parahlah habis. Wallahu alam.
Kat tu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah.